الله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Maksudnya ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka berita yang mengembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Ingatlah semasa orang-orang munafik lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahayamu. Maka dikatakan kepada mereka secara mengejek-ngejek, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Lalu diadakanlah di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu di sebelah dalamnya mengandungi rahmat, syurga dan nikmat, dan di sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul di dunia bersama-sama kamu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik, dan kamu telah menunggu-nunggu akan kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu, sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan selain itu, kamu pula telah diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan dengan sifat-sifat kebaikan dan kemurahan Allah. Oleh itu pada hari ini tidak diterima penebus dari diri daripada kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. Dialah sahaja penolong kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Ayat-ayat ini menyatakan perbezaan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Orang beriman ialah orang yang sungguh beriman dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka
bersama dengan Nabi SAW. Di masa tidak ada Nabi, mereka terus dengan ajaran Nabi. Dan di sana ada orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Walaupun Nabi SAW diberitahu oleh Allah, Nabi tak beritahu kepada sahabat dia. Dan tak beritahu hanya kepada segelintir saja. Dan mereka yang munafik ini dibenarkan datang ke masjid. Ada dua golongan. Ada yang jadi pengintip pada musuh. Menjadi pengintip kepada musuh-musuh Islam. Untuk melaporkan kepada musuh-musuh Islam perkara yang merosakkan perjuangan Islam. Dan ada yang munafik ini, mereka yang mencari kesempatan. Hari ini dinamakan oportunis. Kalau Islam menang, dia boleh hutang. Kalau Islam kalah pun dia boleh hutang juga, dua-dua. Sebab Islam pun dia mari, sebab lawan Islam pun dia mari. Dalam keadaan hati dia ragu terhadap Islam dan perjuangannya. Allah Ta'ala mengesahkan golongan ini pada hari kiamat kelak. Yang pertama menyebut orang-orang yang beriman. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Setengah ulama membaca wa bi imanihim. Kita akan terangkan kemudian. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari, yakni hari kiamat, engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dua disebut, orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, berjalan cahaya mereka, menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, Tuhan berikan cahaya bila mereka berjalan pada hari kiamat. Setengah ulama mengatakan, di Al-Hasan mengatakan cahaya ini diberi ketika berjalan di atas sirat, iaitulah jambatan yang dibentangkan di atas neraka. Tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri, mesti lalu di atas jambatan ini. Setengah ulama mengatakan cahaya ini berlaku di pada mahsyar, ketika manusia dalam ketakutan, sehingga rasul-rasul berdiri lutut, tidak boleh membetulkan lutut mereka kerana ketakutan. Itu rasul-rasul. Kemudian Allah Ta'ala jadikan setiap orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, membawa diri masing-masing. Suami tak boleh tolong isteri, isteri tak boleh tolong suami, adik-beradik tak boleh tolong adik-beradik, sahabat yang paling hampir tak boleh tolong di antara ibu bapa dan anak. Masing-masing berjalan dalam keadaan di hadapan mereka ada cahaya, dan di sebelah kanan mereka ada cahaya. Cahayanya adalah cahaya iman di hadapan mereka, dan di kanan mereka ialah cahaya daripada buku amalan soleh yang dibuat oleh mereka di atas dunia. Itu kalau dibaca dengan wabi aimanihim. Setengah ulama qiraat, di antara Ibnu Sa'ad As-Sa'idi dan Abu Haywah, membaca dengan wabi imanihim, cahaya iman mereka. Sama saja pentingnya cahaya. Mereka berjalan dengan cahaya masing-masing pada hari kiamat, mengikut qada masing-masing.
Hadis ini dihuraikan oleh ayat ini dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Setengah ulama mengatakan cahaya itu ialah cahaya petunjuk Al-Quran. Sejauh mana dia ikut Quran dalam kehidupan dunia. Dia yakin percaya pada Quran dalam kehidupan dunia. Mengikut Ibn Mas'ud dibawa mengikut qada amal dan iman mereka. Ada orang yang cahayanya seperti pokok tamar, pokok kurma yang besar. Dia berjalan dengan terang. Ada orang yang cahayanya seperti seorang manusia yang berdiri. Ada orang yang cahayanya berada di hujung ibu jari kakinya. Sekali nyala, sekali padam. Boleh berjalan juga mengesah. Mengikut qadar iman dan amalan masing-masing. Mengikut satu hadis yang lain, mengikut riwayat yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal mu'minina man yudhi'u nuruhu kama bainal madinati wa 'Adan aw ma bainal madinati wa San'a wa duna dhalik hatta yakuna minhum man la yudhi'u nuruhu illa mawdi'a qadamayhi." Maksudnya, sesungguhnya di kalangan orang-orang yang beriman itu ada orang yang cahayanya meneranginya dengan jarak yang luas, laksana Madinah dan Adan. Madinah Munawwarah, Adan ialah sebuah pelabuhan di Yaman Selatan. 1000 kilometer cahaya dia nampak jauh. Ataupun di antara Madinah dan San'a. Madinah, San'a ialah ibu negeri Yaman. Jauh dia punya cahaya. Sampai 1000, 2000 kilometer jauh. Dan ada orang yang kurang daripada itu. Dan ada orang yang cahayanya di tempat melangkah kedua kakinya. Sekadar itu saja nampak kedua kaki yang berlangkah. Sikit demi sedikit. Lalu dia mengambil cahaya itu berjalan di atas sirat. Di mana cahaya ini menjadi pemandu untuk masuk syurga. Pemandu untuk bawa dia ke syurga. Cahaya iman dan amal dia. Malaikat berkata kepada mereka, "Busyrakumul yaum." Berita gembiralah untuk kamu pada hari ini, kata malaikat. Ataupun Allah Ta'ala berfirman terus kepada mereka, "Jannatun tajri min tahtihal anhar." Untuk kamu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air biasa. Sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya. Sungai daripada air madu yang bersih berlilin. Sungai arak yang tidak memabukkan. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada mati dan tidak ada tua lagi. Dzalikal huwal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Di atas dunia ni kamu berjuang, sekali menang, sekali sekalah. Untuk menang payah. Musuh-musuh kamu lebih besar daripada kamu. Mereka lebih kaya daripada kamu. Lepas menang, kalah pula. Dalam masa yang cepat. Ditewaskan. Mereka yang zalim dalam masa yang panjang. Itu di atas dunia. Bila kamu pergi ke akhirat, kalau kamu beriman dan mati dalam keadaan istiqamah di atas jalan yang betul, dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang paling besar yang akan kamu capai pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat ini di Madinah ketika Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya dikepung oleh musuh-musuh yang datang dari seluruh pelosok dunia. Seterusnya Allah Ta'ala mendedahkan orang-orang munafik.
terutamanya mereka yang hadir dalam masjid Nabi SAW, seperti Abdullah bin Ubay. Mereka mendengar ayat-ayat yang diwahyukan. Ada di antara mereka yang sedar dan insaf dan beriman. Ada di antara mereka yang sampai mati dalam keadaan munafik. Yang disebut di sini ialah mereka yang tidak bertaubat sampai mati jadi munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari berkatalah orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan. Menunjukkan munafik ini lelaki pun ada, perempuan pun ada belaka. Bukan saja lelaki termasuk perempuan. Yang bertugas dengan tugas masing-masing untuk menentang Islam dari dalam. Menjadi ejen, menjadi alat kepada musuh-musuh Islam. Berkatalah orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Kami nak tumpang daripada cahaya kamu. Sebabnya masih atas dunia duduk berepek dalam masjid. Ini dia. Duduk berepek dalam majlis ceramah, majlis ilmu. Ada di antara mereka yang ikut Nabi berjihad. Ikut sama, tapi duduk belakang dia. Ini dia. Maka hari kiamat duduk dekat juga. Lalu mereka berkata, Unzuruna. Tunggu kami. Aku duduk dekatmu itu dengan berepek nah. Darah sedih berepek denganmu. Dekatmu. Unzuruna. Naqtabis min nurikum. Kami boleh tumpang cahaya kamu. Qila irji'u wara'akum. Lalu dikatakan kepadanya, irji'u wara'akum, pergi ke belakang. Mereka dihalau ke belakang. Pergi ke belakang. Faltamisu nura. Maka ambillah cahaya kamu. Cahaya kamu ambil atas dunia dulu, balik ke belakang. Faltamisu nura. Ambillah cahaya itu. Ambil cahaya kamu sendiri. Kalau kamu ada cahaya sendiri. Setengah ulama mengatakan yang kata itu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang mengiringi mereka berkata, kamu tak boleh ikut. Mungkin untuk ambil cahayamu sendiri. Kalau atas dunia ni, kalau laku kereta padam boleh ikut ke belakang. Kalau kita candak sutung ke lapu kita mampu boleh gepek kat motor lain supaya candak sama. Ada akhirat tidak dah. Walaupun duk berepek tak boleh ambil cahaya daripada orang lain. Malaikat kata irji'u. Kembalilah kamu kepada cahaya kamu sendiri. Setengah ulama mengatakan orang yang beriman juga kata. Kawan duduk dekat dia nak tumpang tu, kamu balik di cahayamu sendiri. Kamu tak boleh tumpang aku. Tak boleh tumpang aku, buat serabut je. Okay? Akan dikatakan begitu. Pergi kamu, ambil cahaya kamu sendiri. Dah kamu ada cahaya sangat. Irji'u wara'akum. Faltamisu nuran. Ambillah kamu cahaya kamu sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Lalu diletakkan dinding, diletakkan tembok, ayat itu menyebut diletakkan pintu yang memisahkan di antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Diletakkan dinding dan tembok. Setengah ulama mengatakan pada mahsyar ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestin itu akan jadi pada mahsyar pada hari kiamat. Sehingga ulama mengatakan kerana Allah Ta'ala sebut Ardul Hashri. Baitul Maqdis Ardul Hashri. Baitul Maqdis akan menjadi padang bumi mahsyar pada hari kiamat. Dan tembok itu tembok Baitul Maqdis yang memisahkan di antara orang Islam dengan orang munafik dan orang kafir. Batinuhu fihi rahmah.
Di sebelah dalamnya rahmat daripada Allah. Yakni sebelah orang yang beriman ada rahmat yang limpah kurnia daripada Allah Ta'ala, syurga dan balasannya. Wa zahiruhu min qibalihil azab, dan di sebelah luarnya yang berada di arah orang munafik itu ialah azab. Maka orang munafik berada dalam tembok yang memisahkan mereka, tak boleh nak pergi ke syurga. Kalau dia masuk dalam rahmat, mereka diazab. Yunadunahum, lalu orang-orang munafik itu memanggil saudara-saudara mereka yang beriman. Setelah ada tembok tu, maka mereka berpanggil. Nak tengok tak boleh dah, dengar suara saja. Alam nakum ma'akum, adakah tidak aku bersama dengan kamu di dunia dulu? Lalu mereka berkata, aku denganmu juga atas dunia dulu kan? Kita sama dalam masjid, sama dalam majlis ilmu, sama dalam majlis ceramah, sama ikut Nabi. Tidakkah aku bersama dengan kamu? Qalu bala. Jawab orang yang beriman, bahkan ya, memang kita bersama dulu. Kita bersama sungguh. Walakin fatantum anfusakum, tetapi kamu telah menggoda diri kamu sendiri. Kamu telah menggoda diri kamu sendiri. Wa tarabbastum, dalam masa yang kamu menunggu Islam ni kalah. Kerana mu jadi alat musuh, mu bersama dengan aku atas dunia, tapi dalam hatimu mengharapkan Islam ni kalah. Mengharapkan Nabi mati, Nabi dibinasakan. Biar Islam ni kalah. Mu kerja untuk musuh Islam, untuk mengalahkan Islam. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu Islam ni kalah. Tuhan kata, jelaslah apa yang berlaku atas dunia ni, inilah dia. Quran mendedahkan. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Jagalah diri masing-masing belum hari kiamat. Wa tarabbastum, kamu menunggu-nunggu Islam ni kalah. Wartabtum, dan kamu ragu-ragu, tak percaya ke Islam ni, ya kedok, ya kedok, ya kedok. Islam ni betul ke salah? Hukum hudud ni ya ke jahat ke betul baik? Hukum Islam ni boleh dilaksanakan ataupun tidak? Islam boleh menang sabar bila-bila tak menang. Lambat sangat. Wa gharratkumul amani, lalu kamu digoda oleh cita-cita untuk mendapat kesenangan. Cita-cita untuk naik pangkat, cita-cita untuk boleh subsidi, untuk boleh bantuan, untuk boleh benda. Digoda oleh cita-cita kebendaan ini, Tuhan kata. Hatta ja'a amrullah, sehingga datangnya urusan Allah. Datangnya urusan Allah, iaitulah kamu dimatikan oleh Allah. Bila siapa ajal kamu. Bila Allah Ta'ala mematikan kamu, kamu tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyah, maka pada hari ini tidak diambil daripada kamu sebarang tebusan. Hari ini kamu tak boleh tebus diri kamu. Kalau kamu miliki dunia sekalipun, Tuhan tak terima tebusan dengan dunia dan segala isinya. Jangankan RM50, jangankan RM5,000 juta. Kalau dunia ini sekalipun kamu milik, mu nak tebus diri kamu berakhir kiamat kelak, Tuhan tak terima, Tuhan tolak. Wahai orang-orang munafik, wala minal ladzina kafaru, dan tidak juga diterima daripada orang-orang yang kafir. Orang munafik Tuhan tak terima tebusan dia, dan orang kafir Tuhan tak terima tebusan dia. Ma'wakumun nar, dia beritahu tempat duduk kamu ialah neraka. Tempat duduk kamu ialah neraka. Tuhan sediakan neraka untuk kamu. Hiya maulakum, itu yang lebih layak kepada kamu. Padang dengan mu ni neraka, Tuhan kata. Hak jenis macam ni
Tak percaya ke Tuhan, tak percaya ke Islam, tak percaya ke Nabi, tak percaya kepada orang yang bawa ajaran Nabi, tak percaya sangat, maka neraka tempat layak bagi kamu. Wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali dan kesudahan. Tempat kembali dan kesudahan yang paling buruk. Di sinilah maka ketika diajar pada tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah jalan nabi-nabi, jalan siddiqin, orang yang percaya, jalan syuhada, jalan orang-orang yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam, jalan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang dimerkai ke atas mereka, iaitu ahli kitab dan ulama-ulama yang lawan Islam walaupun tahu Islam, waladzalin, dan bukan jalan orang yang sesat yang tak tahu apa. Tiap-tiap rakaat kita ulang. Kalau semayang 4 rakaat 4 kali. Semayang kalau 5 waktu, nak kata buat berapa belah kali kita ulang. Kalau semayang sunat, ulang ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjukkan kita jalan yang betul. Kerana jalan yang betul ni banyak ujian dan cubaan dia. Hanya mereka yang Tuhan beri hidayah, yang Tuhan letakkan iman saja, yang meninggal dunia dalam keadaan istiqamah. Jadi kita minta Tuhan jadikan iman kita tetap, amalan kita baik, dosa diampun, kita meninggal dunia dalam keadaan redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Wallahu a'lam.